Okey, so kita mulakanlah. Okey, so yang pertama kita nak belajar hari ni bab 7, graf gerakan. Okey, so graf gerakan, subtopik yang kedua iaitu graf laju lawan masa. Okey, yang pertama sekali, apa yang cikgu nak kamu perhatikan dalam gambar rajah ni? Pernah tak main game macam ini? Game kereta. Pernah tak? Okey, so dalam video game kereta ni sebenarnya, ada konsep matematik dalam permainan game yang selama hari ni kamu main. Okey, so kalau kamu nak tengok apa yang sebenarnya perkaitan video game yang cikgu tunjuk ni dengan tajuk yang kita nak belajar hari ni ialah pada konsep laju di sini. So ini ialah kalau kamu tengok, laju kereta ni berubah daripada 164 km per hour. Dia tulis sini km per hour. Per hour ni bermaksud dalam bahasa Inggerisnya, hour tu adalah jam. Sama juga dengan konsep yang kamu belajar sebelum ni, kilometer per jam. So, kereta ni bergerak dengan hal laju kejap-kejap 159, kejap-kejap 160, kejap-kejap 161, tiba-tiba tukar 164. Maksudnya, laju kereta berubah-ubah. Okey, so ini ialah aplikasi di mana kita nak belajar, kenapa kita kena belajar tajuk ni. Dan jika kamu ada lesen untuk drive motor, drive kereta, sebenarnya paparan kilometer per jam ni, kilometer per hour ni ada dalam kereta. Ada dalam skrin motor kamu. So, kamu boleh tengok kelajuan kamu laju atau tidak. Kadang-kadang ada yang bawa 60 km per jam. So, kan 60 km per jam tu memang agak perlahan. Tapi kalau pada highway, kita memandu dengan 110 km per jam. So, lagi besar nilai tersebut, lagi laju kenderaan tersebut. Okey ya. So, cikgu teruskan. Ada soalan tak? Okey, so cikgu teruskan. Okey, yang ni pula. Ni pun sama tentang video game. Tapi apa yang cikgu nak tunjukkan dekat kamu, pada video yang kedua ni adalah kalau kita tengok laju kereta ni seragam. So, bila laju kereta ni seragam, kita boleh apply pada konsep yang kita telah belajar sebelum ni. Maksudnya, pada graf laju lawan masa. Okey, so graf laju lawan masa. Okey, kalau tadi video tadi graf tersebut sekejap kecil, sekejap besar. So, dalam video ni cikgu dah tunjuk kepada kamu pada graf laju lawan masa untuk kereta yang berwarna merah ni. Okey, so graf dia adalah garis lurus, bermaksud kenderaan tersebut bergerak dengan pecutan seragam. So, dia sentiasa pada laju dia meningkat. Ya, kelajuan dia meningkat dan pecutan dia seragam. Apa maksud graf ini? Bermaksud, okey, bila masa semakin lama semakin bertambah, laju kereta juga semakin bertambah. Okey, sebab tadi, contoh tadi, ada tempoh masa yang kenderaan tersebut ada yang kurang, ada yang tinggi, kurang dan tinggi. So, ini ialah contoh kenderaan di mana kenderaan tersebut semakin lama laju semakin bertambah. Okey, kita pergi kepada konsep yang kedua. Ini kita dah recall dahulu. Okey, cikgu nak recall balik yang kita belajar sebelum ni. Ingat segitiga formula ni. Formula ni kamu kena ingat sampai bila-bila, iaitu formula JLM. JLM bermaksud, bermaksud dekat sini jarak sama dengan laju darab masa, ataupun JLM dekat sini berbentuk segitiga, ingat balik. So, kalau soalan tanya laju di sini, so ini laju bermaksud jarak bahagi masa. So, konsep di sini ialah bahagi. Okey, so jarak kita bahagikan dengan masa sebab kita nak laju. So, jawapan dekat sini ialah laju bersamaan dengan jarak bahagi masa. So, kamu kena ingat sampai bila-bila. Okey, so kalau laju purata pula sama saja. Okey, bila ada perkataan purata, sama saja jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. So, itu saja perbezaan dia. Okey, kita teruskan. Okey, so ini aktiviti 1. Okey, cikgu skip. Okey, kita pergi kepada contoh. Okey, pada muka surat ini ada dalam muka surat, sebenarnya muka surat 197. Okey, pada muka surat 197 ni, ini ialah aktiviti yang kita boleh gunakan untuk proving.
Okey, kita nak buat pembuktian. Apa yang kita nak belajar hari ni? Kita nak belajar hari ni, apakah perkaitan, okey, kita nak belajar hari ni, apakah perkaitan jarak dengan luas di bawah graf? Okey, jarak, cikgu ulang lagi sekali, kita nak belajar jarak dan luas di bawah graf. Okey, so soalannya berbentuk begini. Okey, soalan dia ialah Encik Faizal memandu sejauh 200 km dalam masa 4 jam. Ini sahaja pernyataan yang diberi dalam soalan. Pernyataan yang diberi, maksudnya information yang diberi dalam soalan. So, bila kita nak jawab soalan pertama, kita kena faham soalan, faham kehendak soalan. Okey, so kita pergi kepada soalan A. Ini soalan A. Hitung laju purata perjalanan Encik Faizal dalam kilometer per jam. Mula-mula kita kena cek dahulu pada pernyataan. Okey, so pernyataan diberi kilometer. So, okey, good, kilometer. Betul dalam kilometer. Dan jam. So, good, dia dalam jam. So, tak perlu nak ubah unit. Okey, and then bagaimana kita kira laju purata? So, that's why cikgu recall balik. Laju purata bersamaan dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. So, kita pergi kepada soalan A. So, tengok penyelesaian dalam soalan A. Cikgu buat macam mana? Laju sama dengan jumlah jarak. 200 cikgu ambil dekat sini untuk unit 200 km. Bahagi dengan jumlah jarak, jumlah jam ataupun jumlah masa iaitu 4 jam. So, bahagikan saja 200 bagi 4. Kamu akan dapat 50 km per jam. Okey, so kamu dah dapat laju. Okey, daripada maklumat laju ni untuk soalan A, kamu kena lakar pula graf. So, tengok soalan B. Lakar graf laju masa. So, sekarang ni kamu kena pandai melakar graf. Ya, so cikgu ajar perlahan-lahan. So, lakar laju lawan masa. Graf laju lawan masa bermaksud, bila kamu nak lakar ni, paksi Y kamu sekarang dah jadi laju. Sebelum ni kamu belajar tentang graf jarak bagi masa. So, untuk graf ini laju pada paksi Y, pada paksi X ialah masa. So, tengok unit. Okey, dekat sini laju kilometer per jam. Sebab dekat sini memang laju unit ni kilometer per jam. Lawan dengan masa. Okey, kenapa graf dia garis lurus? Okey, so cara cikgu letak garis lurus ni simple saja. Tengok pada maklumat dekat sini. Okey, pada maklumat dekat sini laju 50. Okey, so sini laju. So, di sini pun laju. Jadi, kita just label saja laju dekat sini 50. Berapa tempoh masa dia 4? Kenapa cikgu ambil 4? Di sini 4. So, cikgu labelkan masa 4 dekat sini. Laju 50. Okey. So, graf dia cikgu akan buat graf mendata flat saja. Sebab antara 0 hingga 4 jam ni, kelajuan dia seragam iaitu 50 km per jam. So, inilah graf yang kamu kena lukis. Hanya garis lurus. Okey. Seterusnya, soalan C, soalan minta hitung luas di bawah graf laju lawan masa. Bagaimana nak hitung luas? Luas bermaksud, okey, cikgu tunjuk dekat sini. Dia kata dekat sini luas di bawah graf. Apa maksud luas di bawah graf? Okey, graf sekarang untuk graf ini ialah graf di sini. Okey, so ini ialah graf yang cikgu highlight warna merah. Ini ialah graf untuk laju lawan masa. Jadi, bila ditanya luas, luas bermaksud di bawah graf bermaksud kawasan sini. So ini luas di bawah graf dia. Bermaksud bentuk apa luas di bawah graf yang mencangkupi pada paksi X dan paksi Y. Bentuk apa yang kita nampak dekat sini? Ini ialah bentuk segi empat tepat. Okey, so bagaimana kita nak kira luas segi empat tepat? Luas segi empat tepat ialah panjang darab lebar. Okey, so berapa panjang untuk segi empat tepat ni? Okey, cikgu tunjukkan dekat sini guna pen merah pula. Okey, so luas segi empat tepat, panjang dekat sini nilainya 50. Betul tak? Okey, lebar untuk segi empat tepat ni, lebar di sini nilai dia 4. Jadi luas, panjang, darab lebar. So that's why cikgu tulis kat sini 4. 4 mewakili, kenapa cikgu tulis 4J? Sebab 4 ni adalah jam. So unit dia ialah J. So reason cikgu begitu. Okey, 4 jam. Kenapa cikgu letak dekat sini 50 km per jam? Okey, sebab di sini unit 50 ni unitnya ialah kilometer per jam. So itu reason dia. Cikgu tulis unit. Tapi dalam exam, kalau kamu tak tulis unit untuk pada bahagian atas ni pun tak apa.
tidak mengapa. Cuma kenapa cikgu tulis unit dekat atas untuk cikgu buktikan dekat kamu? Kenapa jawapan akhir cikgu lepas 4 darab 50 ni cikgu dapat kilometer je? Mana pergi jam? Okey, so 4 darab 50 kita dapat 200, betul? Okey, selepas tu kenapa J dengan J negatif 1 ni cancel out? Dia diminish, hilang. Sebab kamu dah belajar konsep. Okey. Okey, kita dah belajar konsep, rasanya semua boleh masuk kan cikgu punya Telegram chat ni, okey. So, kita boleh, tiba-tiba cikgu boleh kat pula, okey, sebab mata minta mesej, okey. So, setakat ni, kalau tengok dekat sini, kenapa jawapan dia kilometer saja? Sebab jam ni dalam tajuk indices yang kamu belajar sebelum ni, dia dah cancel out. Maksudnya macam ni, okey. So, asalnya J ni sebenarnya adalah J power of 1, J kuasa 1. So, dalam hukum indeks, kalau kuasa 1 darab dengan J negatif 1. So, maksudnya J dengan J ni, dia dah hilang, diminish. Hilang. So, that's why jawapan akhir kamu hanya tinggal kilometer. So, jawapan akhir 200 kilometer. Simple je. Okey, boleh ya? Okey, nanti boleh tengok balik video cikgu buat ni. Okey. So, seterusnya ialah hitung jarak gerakan graf laju lawan masa. Okey, graf laju lawan masa. Bagaimana kita nak kira jarak? Okey, so kita recall balik. Okey, jarak. So, kita nak kira jarak sekarang ni. Apa formula jarak yang kita belajar sebelum ni? Okey, laju sama dengan jarak bahagi masa. Kalau soalan tanya jarak, bermaksud kita kena darabkan laju dengan masa. So, jarak sama dengan laju darab dengan masa. Okey, so that's why formula dekat sini laju darab masa. So, laju sekarang ialah 50 km per jam. Kenapa cikgu dapat 50? Sebab pada graf ini laju 50. So, cikgu tulis sini 50. Berapa masa di sini? Masa di sini ialah 4 jam. Sebab pada graf ini, masa maksimum dekat sini ialah 4. So, cikgu darabkan dengan 4. Jadi, 50 darab 4, cikgu dapat 200 km. Sama je konsep. Kenapa dapat kilometer? Sebab jam J negatif 1 ni dengan J ni hilang. So, jawapan akhir hanya tinggal kilometer. Okey, hanya tinggal kilometer. Jadi, jawapan cikgu dekat sini, cikgu nak prove kat kamu, perasan tak? Perasan tak? Untuk luas ini, nilai dia sama dengan nilai jarak. So, ini yang cikgu nak provingkan dekat kamu. Bahawa sebenarnya, apabila diberi suatu graf, okey, graf laju lawan masa, luas di bawah graf adalah bersamaan dengan jarak. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Untuk graf laju lawan masa, luas di bawah graf sama dengan nilai jarak. Okey, so ada soalan tak? Setakat ni ada soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan. Okey, so kalau tak ada soalan, cikgu teruskan. Okey, kita pergi kepada soalan aktiviti. So, ini aktiviti, cikgu skip. Okey, ini aktiviti tadi. Okey, kita pergi kepada soalan, perbincangan soalan. So, ini ialah jawapan untuk soalan. Kalau kita tengok tadi, cikgu ada modify soalan. Okey, so cikgu modify soalan ini untuk kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 ni. So, ini aktiviti. Kalau kamu tengok pada muka surat 197. So, ini ialah pembuktian yang cikgu telah buktikan dekat kamu. Okey, ini ialah pembuktian untuk rangsangan minda pada muka surat 197. So, ini ialah jawapan untuk soalan B, jawapan soalan C dan jawapan untuk soalan D. Okey, di mana cikgu modify sedikit soalan. Soalan untuk soalan C 40 minit, soalan D 30 minit tu cikgu tukar. Cikgu tukar unit untuk jam supaya kamu semua nampak. Ya, supaya kamu semua nampak pembuktian. Ini semua pembuktian bahawa apa yang cikgu nak buktikan kat kamu dekat sini untuk aktiviti rangsangan minda 1 ni bermaksud luas di bawah graf untuk soalan B ni kamu dapat 300. Laju juga kamu dapat 300. Bermaksud nilai luas adalah bersamaan dengan jarak. Luas di bawah graf bersama dengan jarak. Luas di bawah graf juga bersamaan dengan jarak. So, ini pembuktian.
Jadi kita boleh buat kesimpulan dekat sini untuk graf laju lawan masa, luas bawah graf sama dengan jarak yang dilalui. Kamu kena ingat betul-betul konsep ni sebab dalam SPM, konsep ni banyak soalan keluar. Sangat-sangat banyak keluar ataupun macam menjadi wajib lah keluar soalan dalam exam. So, kena faham betul-betul. Okey, bagaimana soalan keluar format SPM? Kita tengok pada contoh yang pertama, contoh 12. Okey, tengok contoh 12. Soalan dia kata, hitung jarak. Okey, yang dilalui oleh setiap gerakan berdasarkan graf laju lawan masa berikut. Soalan ni bentuk macam ini. Kamu tengok ini soalan dia. Dia hanya bagi graf laju lawan masa, tiba-tiba soalan dia tanya jarak. Sudah termenung kamu dalam exam. Bagaimana ni cikgu? Soalan graf laju lawan masa, tapi soalan tanya jarak. Adakah soalan salah? Okey, soalan tak salah. Konsep dia bila kamu nampak, okey, lepas ni bila kamu nampak, cikgu tengah cari highlighter. Mana tak ada. Okey. So, bila kamu nampak dekat sini, dia tanya soalan tanya tentang jarak. Pada graf laju lawan masa, kamu terus ingat apa? Kamu terus ingat luas di bawah graf. So, sekarang ni kamu nak cari luas ni. Okey, bentuk ni bentuk apa? Kalau kamu tengok, alamak, bentuk apa ni cikgu? Ni bukan bentuk segi empat sama. Bukan bentuk segi empat tepat. Sebenarnya, bila kamu lukis, okey, tengok ya. Cikgu highlightkan dekat sini, ini bentuk ni. Bentuk ni, kalau kamu lukis ataupun kamu rotatekan. Cikgu rotatekan bentuk ni, cikgu tegakkan bentuk ni. Nampak tak? Ini sebenarnya bentuk apa? Ini adalah bentuk, okey, sebenarnya adalah bentuk trapezium. Trapezium. Okey, jadi bila kamu dah nampak bentuk trapezium, so bila bentuk trapezium, kamu akan rasa soalan ni mudah. Sebenarnya kamu tak nampak apa bentuk ni. Bila kamu nampak bentuk trapezium, kamu akan rasa mudah. Di mana kamu kena ingat balik formula luas trapezium. So ni penting. So cikgu recall balik untuk trapezium. Okey, cikgu recall balik luas trapezium yang kamu belajar sebelum ni trapezium. Okey. So, sebelum ni cikgu kamu ajar untuk trapezium yang di atas ni kita labelkan sebagai A atas, B ni bawah, yang antara trapezium ni T tinggi. Okey, cikgu recall balik. Luas untuk trapezium adalah 1/2, ingat balik, darab A tambah B. A tambah B, lepas tu tutup kurungan, darabkan dengan T tinggi. Okey, boleh ingat balik formula. Dah belajar dah sebelum ni. Luas trapezium. Jadi, jom kita selesaikan soalan luas trapezium untuk soalan graf ini. Jadi, 1/2. 1/2. Betul. Darab dengan 4/5. Kenapa cikgu darabkan dengan 4/5 ni? 4/5 ni adalah tinggi. Ini ialah tinggi. Ya, so ini ialah tinggi. Sekejap. So, ini ialah tinggi. Ini ialah T mewakili tinggi. Okey, 5 tambah 10 ni, ini ialah A tambah dengan B. Okey, so cikgu tunjuk lagi sekali. Kenapa cikgu dapat tinggi dekat sini? Bermaksud asalnya soalan dia macam ni kan, melintang. Tapi bila kita tegakkan dekat sini, tinggi ni 4/5 sama dengan tinggi trapezium. So, tinggi cikgu letak 4/5. Buatkan kurungan, jangan panik. Okey, lepas tu atas 5, bawah 10. So, 5 tambah 10. Cuma jangan lupa buat kurungan untuk A tambah B ni. Okey, untuk unit jangan risau. Sebenarnya unit ni kamu tak perlu tulis pun dalam exam. Ya, cuma unit ni cikgu tulis sebab cikgu nak buat pembuktian lagi sekali. Iaitu jarak dengan J-1 ni boleh cancel out. Jadi hasilnya ialah kilometer. Okey, kadang-kadang murid selalu risau, cikgu macam mana ni cikgu? Saya tak dapat jawapan yang betul. Kadang-kadang kamu salah tekan kalkulator. Okey, tengok cara cikgu key in dalam kalkulator. Jangan panik. Buat saja satu persatu. Okey, tengok ya. Cikgu tekan guna kalkulator. Okey, so ini katakan ini kalkulator kamu. Okey, cara nak tekan, kamu bermula dengan 1/2. Jadi, bila ada speed dekat sini 1/2, darab kurungan, buat saja kurungan. Tak ada masalah. So, dekat sini 1/2. Let's say cikgu letak dekat sini 1/2. Ini cara tekan kalkulator. Cikgu tunjuk sebab memang ada ramai juga murid yang selalu lemah dalam pengiraan menggunakan kalkulator. Darab dengan, lepas tu ada kurungan kan? Kamu buatlah kurungan. Kurungan 4/5. So, 4/5.
5. Lepas tu jangan lupa tutup kurungan. Lepas tu darab lagi dengan kurungan. So darab lagi, jangan malas. Kena buat kurungan. Darab dengan 5 tambah 10. 5. Lepas tu tambahkan dengan 10. Berapa hasilnya? Jeng jeng jeng. Lepas tu tekan sama dengan. Kita dapat jawapan 6. Nampak tak? Sama 6 di sini dengan 6 di sini. So that's why jawapan dia 6. 6 ialah 6 kilometer. Okey, so far okey tak? Senang tak? Faham tak? Okey, boleh ya? Cikgu teruskan. Okey, kita pergi kepada contoh B. Contoh B ni pun sama. Okey, contoh B ni pun sama. Ini ialah trapezium. Okey, ni adalah bentuk trapezium. Okey, so bila trapezium dekat sini, perbezaan soalan B ni dia lebih sukar. Kenapa cikgu cakap soalan B ni lebih susah? Sebab kamu tengok dekat sini, masa dekat sini minit. Sedangkan pada paksi Y, laju ni jam. Dekat sini minit, alamak, dia tak sama. Dia bukan BFF. So, bila dia bukan BFF, kamu kena tukar juga minit ni kepada jam. Okey, so bagaimana? Kamu kena recall balik. Untuk minit, bila tukar kepada jam, kerana kamu kena bahagikan dengan 60. Kena divide by 60 untuk dapat unit jam. Sebab, reason dia sebab 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Okey, 1 jam 60 minit. Ya, so itu konsep dia. That's why cikgu bahagikan dengan 60. Okey, jadi bentuk trapezium ni, bila cikgu tukar, sebenarnya bentuk trapezium ni, bila cikgu rotate, dia pergi sini. Nampak tak bentuk trapezium dia macam ni? Okey, so bila bentuk trapezium ni macam ni, kalau kamu tengok dekat sini, ini ialah 40. Ini ialah 6 per 60. Ini ialah 80. Kenapa 6 ni per 60? Sebab dekat sini 6. Okey, so 6 tolak kosong nilai dia 6, tapi cikgu bahagikan dengan 60 sebab nak tukar dalam unit jam. Okey, so untuk jarak dekat sini, kenapa cikgu dapat 40? So sini 40, sebab dia selari dengan sini 40. So nampak tak dia selari? So that's why jarak dekat sini 40. Untuk yang pada bahagian bawah ni pula, bawah ni, cikgu ambil daripada sini sampai sini. Jadi 80 tolak kosong ialah 80. Okey, jadi jarak sama dengan luas trapezium 1/2 darab dengan 6 per 60 bermaksud dia punya tinggi dekat sini. So ni dia punya tinggi 6 per 60 ni 6 per 60 darab dengan A tambah B. So ini A tadi atas tambah bawah. So 40 tambah 80 tekan kalkulator dapat juga nilai 6 km. Okey. Boleh ya? Cikgu harap kamu faham. Tengok betul-betul soalan minit atau jam. Okey, ini ialah contoh 12. Okey, kita pergi kepada contoh 13. Okey, contoh 13 ni lebih sukar sedikit sebab graf dia agak complicated. Okey, kita tengok sama-sama contoh 13. Okey, contoh 13 nampak tak apa ni? Ya ampun, graf ada naik, kejap turun, kejap naik. Macam mana kita nak selesaikan jarak? Okey, so jangan panik. Dalam buku teks kamu, dia tak tulis pun A tambah B tambah C. So, cikgu tambahkan dekat sini. Cikgu labelkan graf ni satu persatu. Maksudnya dekat sini, cikgu labelkan bahagian pertama ni A. Bahagian kedua ni, cikgu labelkan dengan B. Bahagian ketiga ni, untuk graf tersebut, cikgu labelkan dengan C. So, cikgu split kepada 3 bahagian A, B, C. Okey, jadi soalan dia berbentuk begini. Graf laju lawan masa di sebelah menunjukkan kelajuan kereta Puan Liu dalam tempoh 36 minit. So, dalam tempoh 36 minit. Nampak tak jam? Yang ni minit. Oh my god. Kena tukar juga. So, untuk konsep dekat sini, so kamu kena ingat bila dalam exam keluar soalan macam ni, kamu terus ingat kamu kena divide by 60. Mesti bagi dengan 60 untuk masa. Okey, so soalan pertama dia tanya jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui oleh Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Jadi, pertama sekali kita kena split. Maksudnya cikgu kena cari dulu yang segitiga ni. Okey, mula-mula kita tengok segitiga. So, segitiga ni cikgu dah keluarkan segitiga ni. Yang A ni dekat gambar raja dekat sini. So, ini A. Okey, so kalau kita pergi kepada segitiga A ni, okey, kalau kita pergi kepada segitiga A ni, okey, so berapa tinggi segitiga ni? Okey, ini segitiga dia. Okey, ini segitiga dia untuk A ni. Tinggi segitiga dekat sini ialah 72. Tinggi dia 72. So, cikgu labelkan dekat sini. Tinggi dia ialah 72.
Berapa lebar dia? Lebarnya dekat sini. Tengok dekat sini, lebar dia ialah 10. So, cikgu tulis kat sini lebar dia 10. Jadi, luas untuk A ni ialah luas segitiga. Apa formula luas segitiga? Luas segitiga, untuk luas segitiga adalah 1/2 darab panjang darab lebar. Okey, panjang dia berapa? Panjangnya 72. Lebarnya berapa? 10. So, masukkan saja dalam formula. 1/2 darab 10 untuk lebar dekat sini. Tapi jangan lupa 10 kena bahagikan dengan 60 sebab kita nak tulis dalam unit jam. So, 10 ni pada paksi X ni kita kena bahagikan dengan 60. Okey, so darab dengan 72 tak perlu nak buat apa-apa. So, teruskan saja, nampak tak? Lepas tu jangan lupa buat kurungan. Ini baru untuk luas A. Okey, so untuk luas B pula, okey, cikgu tunjuk untuk luas B pula. Okey, luas B pula bentuknya bentuk trapezium dekat sini. So ini ialah bentuk trapezium. Okey, tak berapa tepat dekat sini. Cikgu padam balik. Okey, sekejap ya. So yang B ni adalah bentuk trapezium. Bentuk trapezium. Yang ni trapezium. Okey, so bentuk trapezium dekat sini, kalau cikgu transfer dekat sini, okey, so ini adalah dia punya trapezium bawah. So bawah dia nilainya 72. So cikgu transfer dekat sini nilainya 72. Okey, untuk bahagian dekat sebelah kanan ni pula nilainya 40. So nilai dekat sini 40. Berapa dia punya tinggi trapezium? Tinggi trapezium ni kita ambil dekat sini. Okey, so 20 tolak 10, jawapannya berapa? 10. So cikgu letak dekat sini 10. Okey, so inilah bentuk trapezium B ni. Jadi kita masukkan dalam formula 1/2 darab tinggi dekat sini. Tinggi dekat sini 10, jangan lupa bahagikan 60 sebab kita nak tukar unit jam. Sebab bahagi dengan 60 sebab nak tukar dalam unit jam. Lepas tu darab dengan A tambah B. A atas 40, B bawah 72. So dapat satu jawapan buat kurungan. Okey, tambah pula dengan C. C ni pun satu bentuk trapezium. Okey, so cikgu padam dulu untuk yang B ni. Okey, cikgu tunjuk pula yang C ni. C ni bentuk trapezium juga. So, ni bentuk trapezium dia. Okey, so bentuk trapezium dia atas dekat sini nilainya 40. So, nilai di atas trapezium dekat sini 40. Berapa nilai bawah trapezium dekat sini? Nilainya ialah 72. Berapa lebar trapezium? So tengok dekat sini, kena tolak lah. 36 tolak 20. Dapat jawapan berapa? 2. Bukan 12. 3 tolak 2, 1. 6 tolak 0, 6. So, dapat jawapan 16. Okey. So, formula dia sama, masih lagi sama. 1/2 darab dengan 16. Darab dengan A tambah B tadi kan. Cuma jangan lupa 16 ni kena bahagikan dengan 60. So, ini reason cikgu. Kenapa kena bahagikan dengan 60. Okey. So, dah selesai. Kita buat pengiraan dekat sini. 6 tambah 28/3. 6 ni untuk yang pertama. Okey. So, tengok dekat sini. 6 ni untuk pengiraan segitiga yang pertama. Cikgu dapat 6. Untuk pengiraan yang kedua ni, cikgu dapat 28/3. Untuk pengiraan yang ketiga ni, trapezium C ni, cikgu dapat 224/15. Okey. Jadi, jawapan akhir untuk soalan ni. Okey, tak nampak dekat sini. Cikgu tulis kat sini. Jadi, jawapan akhir bersamaan dengan 30.27 kilometer. Okey, terus dapat jawapan dalam unit kilometer. Okey, jawapan cikgu bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Okey, 2 tempat perpuluhan. So, dapat 30.27 kilometer. Dah selesai soalan A. Lega. Memang panjang, tapi inilah yang kamu kena hadapi. Inilah soalan realiti dalam SPM. Okey, dah dapat luas, baru kita kaitkan dengan soalan B. Sebab dalam matematik, sepanjang cikgu mengajar, soalan B, kebiasaannya, 90% dia akan relate dengan soalan A. Soalan A tadi, kita dah dapat jawapan. Soalan A tadi dapat jawapan 30.27 km. So, kita cuba jawab soalan B pula. Laju purata dalam kilometer per jam Puan Liu dalam tempoh 36 minit. So, bagaimana nak buat laju purata? Okey, so kita tengok soalan ni. Ini jawapan sebelum ni tadi, soalan A. So, laju purata. Ingat balik konsep laju purata. Laju purata ialah jumlah jarak bagi jumlah masa.
Okey, so kenapa cikgu ambil 30.27 ni? Okey, kenapa cikgu ambil 30.27 ni daripada A? Sebab ini A ni ialah jumlah jarak. Bermaksud jumlah jarak daripada yang kita buat tadi, jumlah jarak untuk bahagian A tambah dengan bahagian B tambah dengan bahagian C. Jadi jumlah jarak tadi 30.27. Okey, sorry ya. 30.27 kilometer. Tu namanya jumlah jarak. Lepas tu bahagi pula dengan jumlah masa. Berapa jumlah masa untuk perjalanan ni? Jumlah masa dekat sini, jumlahnya adalah 36 sebab keseluruhan kita ambil sekarang 36. Tapi 36 ni ialah minit. Bila nak tukar kepada jam, kena bahagikan dengan 60. So, cikgu bahagikan dengan 60, cikgu dapat 50.45 km per jam. So, dah dapat jawapan akhir. Okey, boleh tak? Okey, so far itu sahaja contoh yang cikgu nak terangkan dekat sini untuk hari ni. Kamu belajar hari ni adalah tentang cara nak cari jarak. Jarak bersamaan dengan luas di bawah graf. So, kena ingat tu, luas di bawah graf. Okey, laju purata pula ialah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada, cikgu. Okey, tak ada. Bagus. So, kerja rumah dekat kamu. Kamu kena buat praktis sendiri 7.2B. Cikgu akan masukkan soalan kerja rumah dalam Telegram kelas masing-masing. Okey, so itu saja. Sekian. Okey, jangan left group lagi sebab cikgu nak ambil kehadiran dahulu ya. Okey, sekejap ya.